Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Okey, adakah anda dah bersedia untuk sesi pagi ni? Adakah anda semua dah bersedia untuk sesi? Saya nak bercakap sesuatu isu pagi ni sebenarnya. Okey, ada satu isu yang saya nak bagi tahu anda. Adakah anda dah bersedia? Saya nak cakap satu isu yang penting yang saya rasa akan menjadi orang kata penyebab ataupun punca kenapa ia akan mengganggu bisnes kita. Benda ni akan ganggu bisnes, benda ni akan mengganggu kelancaran perjalanan perniagaan kita dengan pelanggan kita. Sebab tu saya nak cakap 7 sebab. 7 sebab pagi ini kenapa saya menarik balik sokongan kepada siapa? 7 sebab kenapa saya menarik balik sokongan kepada P-Tut. Ni saya nak cakap ni. Kenapa saya nak cakap benda ni? Siapa kat sini dah bersedia untuk sesi pagi ni? Adakah anda dah tekan like, komen? Kan komen tu tag lah sekurang-kurangnya kan. Bantu saya tag sekurang-kurangnya 3 orang kawan-kawan anda. Kemudian jangan lupa tekan butang share. Mudah-mudahan kita dapat sebarkan sesi sarapan minda momentum kita pagi ni. Boleh? Okey, adakah anda sudah bersedia? Saya nak tengok mana mata mana dia orang ni semua ni. Ada. Okey, so saya nak mulakan sekarang, boleh? Kita sharp sebab semasa tak banyak. Saya cuma nak cakap apakah punca saya menarik balik sokongan. Apa punca dia? Apa sebab musabab dia? Okey, adakah anda bersedia? Sebab kalau anda tak tahu benda ni, kenapa sokongan ni ditarik balik, payahlah nanti bisnes kita. Tapi pagi ni saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat walafiat, anda ada tenaga, insya-Allah anda ada energi yang bagus, anda ada something yang insya-Allah akan bawa bisnes anda ke satu level yang lebih baik, insya-Allah. Okey? Anda dah bersedia dah? Teruskan like, komen, terus tekan butang share cepat. Agak-agak saya menarik balik sokongan kepada siapa? Cuba teka dulu. Siapa pandai ni dia memang bijak lah kalau dia boleh mengagak. Kenapa? Saya nak bagi anda 7 sebab. Mula bagi 17 kan, kejap lagi kan. Anda confuse, saya pun confuse sekali. So kita bagi 7 sahaja pagi ni 7 sebab kenapa saya menarik balik sokongan kepada P. Okey, yang pertama, saya kurang keyakinan. Saya kurang keyakinan, nombor 1. Kenapa saya menarik balik sokongan ini? Kerana saya kurang keyakinan. Saya kurang keyakinan. Saya gagal diyakinkan. Saya expect macam ni, saya nak benda macam ni. Saya nak dengar adakah masalah saya sebagai rakyat dapat diselesaikan. Tetapi bila tengok bagaimana kita dilayan, bagaimana kita ada conversation, bagaimana kita ada communication, kita as a rakyat ni, sebagai pelanggan, kan, kita rasa tak yakin. Jadi, bila kita tak yakin, kita kena menarik balik sokongan kepada, saya nak cakap sebenarnya 7 sebab kenapa saya menarik balik sokongan kepada bukan PM. Salah kau orang ni. Bukan. Kepada penjual. Saya nak cakap tajuk kita pagi ni adalah sebenarnya luahan hati daripada pelanggan. Kau dah kenapa nak libatkan politik? Tu politik lantak dia orang lah. Dia orang pandailah nak settlekan. Kita berdoa je lah. Semoga mereka diberi fikiran yang waras, yang baik, yang dapat bantu kita yang sedang berdepan dengan COVID. Dan dalam keadaan kita terkurung dengan lockdown dan sangat mencabar perniagaan pada hari ini. Sebab sebinya tak boleh. Kadang kita tahu kita dah boleh berniaga online, yes, betul. Tapi sometimes ada pula masalah stok pula. Kilang pula tak boleh nak keluarkan. Kilang pula kena COVID. Tu masalah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi, insya-Allah. So, 7 sebab kenapa saya menarik balik sokongan kepada penjual. Ini isi hati pelanggan. Nombor 1, ketidakyakinan. Sebab apa tahu? Kenapa tak yakin? Saya nak cakap juga reason dia adalah
Sebab kita gagal menunjukkan yang kita adalah boleh bantu selesaikan masalah dia. Sebab kita ramai penjual ni, ramai peniaga, dia tak bagi tahu apa masalah yang dia boleh bantu. Apa problem yang dia boleh selesaikan. Itu isu dia. That's why pelanggan tidak yakin. That's why benda yang pertama yang kita perlu tahu adalah apa masalah pelanggan yang kita boleh tunjukkan, kita boleh bantu dia. Contoh katalah anda jual tonik rambut lah. Anda kena bagi tahu dia, sis, bro, tahu tak bila sis setiap hari bersikat rambut dan nampak ada lebih 10 helai gugur, itulah tanda tak lama lagi kepala tu akan botak licin. Tak malu ke kalau jiran tetangga tengok, kawan-kawan tengok, muda-muda dah tak ada rambut. Itu contoh, faham atau faham ni? Kita kena tunjukkan kat situ. That's why pelanggan akan menarik balik sokongan. Mula dia macam tertarik mula-mula. Tetapi bila dia go through, alah tak meyakinkan lah, tak payahlah, tarik balik sokongan. Kan? Dia tarik balik sokongan sebab tidak yakin. Atas faktor kita adalah asyik nak cerita tentang fakta. Okay? Siapa nak tahu yang kedua? Okay? Siapakah nak tahu yang kedua? Yang kedua adalah sikap ataupun attitude kita sebagai peniaga. Sikap kita atau attitude kita. Mungkin kita ni terlampau hanyalah orang nampak nak jual barang. Nombor dua, attitude peniaga. That's why kita kadang-kadang pelanggan tak dapat rasa yang we care about them. Sebenarnya sebagai peniaga ataupun kita sebagai seorang usahawan, ejen ke, stokis, berikan pengalaman yang terbaik. Betul-betul tunjukkan kita ni care tentang dia. Kita mengambil berat. Contoh, bila anda ada conversation ke, hai, Assalamualaikum, apa khabar? Nama siapa? Boleh tak saya tahu sis, apa masalah sis yang saya berdapat? Boleh tak bagi tahu apa yang saya boleh bantu sis? Apa challenge you? Apa isu yang you ada sekarang? Cuba sis bagi tahu. Dan lebih banyak pelanggan kita bercakap, dia menerangkan, dia reply dan kita adalah mendengar, itu akan memberikan dia the best experience. Dengar tak saya cakap ni? Jangan hanya tanya, jadi ke nak beli? Tak jadi. Alah, cakaplah tak ada duit. Ya Allah, janganlah macam tu. Bila kita pergi pada sudut angle macam tu, lagilah hilang keyakinan terus. Jangan kata tarik sokongan, the bandnya kita terus. Itu sebab yang kedua. Yang ketiga, memang kadang-kadang kita jumpa pelanggan yang memang tak ada duit. Nombor 3, pelanggan yang memang tak ada duit. Itu isu dia. So memang you ceritalah gebang macam mana pun, you cerita barang you RM1 ke RM2 ke, kalau memang dia kata dia memang tak ada duit, makanya tak adalah. So maksud kat sini, sometimes dalam marketing ni, kita kena betul-betul memilih segmen pelanggan mana yang kita nak. Kita kena memilih betul-betul pelanggan yang ada masalah. Dalam masa yang sama, that's why kadang-kadang you ada nampak tak? Some company dia akan buat survey, berapakah pendapatan dia? Berapa level income tahunan dia? Sebab that company nak tahu. Company tu nak tahu adakah pelanggan ini ada purchasing power. Okay? Sebab kita nak lebih kepada pelanggan yang ada masalah, pelanggan yang ada willingness untuk membeli sekarang, dan dia adalah ada purchasing power. So the problem adalah bila kita asyik main dengan marketing biasa-biasa, marketing kita kurang agresif, kita takkan jumpa orang-orang yang ada purchasing power. Most of the time bila kita sini, that's why kenapa tiap-tiap pagi saya buat sarapan minda momentum, adalah untuk bagi anda energi yang high. Saya nak membantu anda tingkatkan anda punya energi, supaya bila anda bercakap or communicate dengan anda punya customer, dia dapat rasa unik. Oh, dia ada energi bagus lah, power lah, dia aura baik, babe. Tapi kalau kita lemau, kita sini pada, apa khabar? Baik. Saya kurang sihat lah ini. Encik kata, encik bukan ke yang jual vitamin C tu kata naik-naikkan energi? Itulah, tapi saya pun demam dah 18 hari. Ya Allah, macam manalah pelanggan tu nak beli? Kita punya energi pun tak bagus. Dan kita juga akan menarik orang-orang yang tidak bagus. Faham tak saya kata ni? Hari ni saya pergi laju sikit. Okey, yang keempat. Okey, pelanggan rasa produk anda tidak berbaloi. Pelanggan rasa
produk anda adalah tak berbaloi nak dibeli? Mungkin apa? Apa sebab dia? Mungkin sebab dia adalah kita yang gagal explain tentang apakah produk ni, benefit dia apa? Apa benefit dia yang betul-betul boleh bantu pelanggan tu? Oh, mungkin kita punya explanation ni tak cukup meyakinkan, tak cukup lengkap. That's why saya kata bila yang first tadi saya kata kena beritahu apakah masalah pelanggan yang kita boleh bantu. Yang kedua, kita juga kena beritahu apakah benefit yang membantu dia dapat rasa lebih tenang, dapat rasa lebih bahagia, dapat nampak solution apa yang kita nak selesaikan. Itulah benda dia. Faham tak saya cakap ni? Adakah anda faham benda tu? Mungkin dia tak rasa kan, tak berbaloi lah beli. Macam kita cakap kan, macam anda tengok kelas kami yang kita buat baru ni RPM. Dengan bimbingannya 30 hari, hampir setiap hari ada session, ada kelas. Hari ni bagi tahu tentang marketing. Hari ni bagi tahu macam mana nak guna Facebook yang mana, profile ke page. Hari ni kita bagi tahu pula bagaimana untuk nak buat ayat. Hari ni kita bagi tahu pula kesilapan orang biasanya dalam marketing yang menyebabkan pelanggan tu cabut. Besoknya kita bagi tahu macam mana nak buat pelanggan rebut. Tiap-tiap hari pada kita bagi harga patutnya 30 hari punya bimbingan kan, 30 hari sepatutnya kos dia RM10,000. Sebab pagi, petang, siang, malam ada kelas. Bagi rakaman lagi, bagi video lagi, bagi e-book lagi, bagi buku lagi, macam-macam lah kami bagi. Nilainya sepatutnya RM10,000. Tetapi alhamdulillah kami beri kepada anda hanya RM10 sahaja. Bermaksud kami tanggung lagi baki dia RM9,990. Berbaloi ke berbaloi sekarang agak-agak? Cuba bagi tahu saya. Adakah berbaloi? Kan? Adakah ada kat sini yang terlepas sesi tu baru-baru ni? Ada tak di kalangan anda yang terlepas sesi tu baru-baru ni 2 hari dan 30 hari sebelum tu? Saya nak cakap, if kita buka peluang untuk anda ulang semula, nak join balik, okay, anda nanti boleh join Telegram kita. Anda boleh masuk dalam grup Telegram najib.com. Kat situ anda nampak nanti. Kalau anda nampak ada link pendaftaran tu dah dibuka semula, bermaksud anda akan dapat join kelas 2 hari. Anda juga mendapat rakaman bimbingan yang kita buat sebelum 30 hari tu juga. Supaya anda boleh go through satu-satu. Asal macam anda rasa duduk rumah, tak ada idea lah ini macam mana. Cari balik video tu, topik dia apa, buka dengar. Dapat idea, buat. Dan terus buat duit. Jangan tunggu lama sangat. Jangan tunggu lama sangat. Okay. Boleh saya bagi yang kelima pula. Okay. Yang kelima, nanti anda boleh join Telegram najib.com. Kejap lagi lah, tunggu saya habis ni. Kejap lagi. Untuk anda join kat dalam tu. Yang kelima, sebab apa saya menarik, ni pelanggan lah yang cakap, saya menarik balik sokongan kepada peniaga tu. Why? Yang kelima adalah cara approach ataupun cara pendekatan peniaga tu. Mungkin peniaga tu datang secara macam memaksa. Cara yang macam tidak, orang kata tidak inefektif. Tiba-tiba datang, entah mana-mana duduk komen mana, pergi kat Facebook orang komen. Pergi kat grup komen. Share kat grup-grup. Menyebabkan orang rasa macam, korang, dia ni betul-betul disturb kita lah. Dia ni betul-betul mengganggu lah, babe. That's why ramai juga saya katakan baru ni kita ada sesi pantang larang Facebook. Ramai yang buat macam tu. Menyebabkan dia orang punya Facebook kena block. Menyebabkan Facebook, alah, asal tak ada belanja love ke like ke, cepat sikit. Alah, kan saya dah buat live ni, saya berdiri ni nak mengajar anda. Belanjalah like sikit kat situ, belanjalah love kan. Janganlah tengok saja macam tu. Faham kan ni? Boleh ke saya nak teruskan? Tak nak dah lah, saya bagi 5 poin je dah, cukup dah. Okay, cukup dah. Okay, yang keenam saya nak bagi. Yang keenam. Tadi yang kelima saya bagi tahu anda adalah cara pendekatan yang tidak bagus, memaksa oleh salesman. Okay, yang keenam. Siapa nak tahu yang keenam? Okay, yang keenam. Nak tahu tak yang keenam? Okay. Yang keenam, apakah sebenarnya yang menjadi kenapa orang tak nak beli? Okay, yang keenam saya boleh cakap adalah
respon kita. Okay? Respon kita sebagai seorang peniaga. Sometimes kadang-kadang pada hari ini, bila orang nak beli apa-apa benda, barang, or purchase any products or services, mereka ni ada banyak pilihan. Mereka ada banyak sangat pilihan. Okay. So, bila dia message kat kita, tuan-tuan, bila mereka ni PM ataupun DM ke email, bermaksud mereka ni adalah betul-betul serius nak benda tu. Sebab takkanlah dia sanggup nak cari butang kat mana, link nak message, nak tekan, nak menaipnya lagi. Okay. So, masalahnya kita punya respon. Mungkin dia message kita, lepas 3 tahun baru kita jawab. Sis, sorry lah, 3 tahun lepas tu I sebenarnya tengah sarapan. Memang meninggal. Okay, nombor 6 adalah dia nakkan fast respon. Dia nak respon yang segera. That's why setiap orang yang komen, yang PM, yang DM, appreciate mereka, balas dengan cepat. Bagi anda yang mampu untuk mengambil tim namanya customer support or customer service, ambillah untuk mereka jaga setiap komen, setiap inbox. Saya pun nak bagi tahu kepada anda, sekiranya you all ada apa-apa benda, soalan ke, or ada apa-apa isu or challenge, jangan segan untuk message kami. Message kami, insya-Allah kami cuba jawab dengan segera. Di dalam inbox tu nanti. Boleh faham ni? Yang keenam adalah pelanggan nakkan kita orang yang responsif. Dia tak nak yang macam lemau-lemau, tak nak macam yang yang lesu je. Kan jual produk kesihatan dia pun sakit dah 18 hari. Macam mana dia nak yakin? Okey. Yang ketujuh. Siapa nak yang ketujuh? Last point. Kenapa saya sebagai pelanggan menarik balik sokongan kepada peniaga ni? Kenapa? Okey. Bukan sebab tak cukup sokongan. Kan? Bukan sebab tak cukup numbers yang menyokong. Tapi lebih kurang macam itulah. Sebab benda-benda ataupun apa yang diperlukan pelanggan itu tidak mencapai atau tidak menepati apa yang mereka nak. Yang ketujuh adalah personality kita sebagai peniaga. Okay? Kita punya personality kita sebagai peniaga. Dia mungkin melihat cara kita berpakaian. Dia mungkin melihat kita punya energi, kesihatan. Lebih-lebih lagi yang jual produk kesihatan. Atau anda adalah jual produk kecantikan. Tapi bila mesej, mungkin dia buat video call, dia tengok anda buat FB Live, nampak macam tak sihat je ni. Macam lemau je ni. Kulit dia pun berkedut sangat tu. Macam mana dia nak jual produk skincare ni? Faham ni? Faham ke faham? Okay, you all faham tak maksud saya tu? So, anda punya attire, pakaian anda. Bila buat FB Live, bukanlah anda pakaian tu. Pakaian yang bagus bukan pasal yang mahal atau murah. Pakaian yang bagus adalah pakaian yang kemas. Nampak kita ni adalah orang yang serius nak membantu dia berniaga. Contoh, ataupun environment kita buat FB Live ni pun sama. Janganlah buat belakang store, belakang tempat tengah lipat baju, contoh. Nampak laki dia tengah kena paksa lipat baju. Contoh, gurau. Okey, anda kenalah cari tempat-tempat yang bagus. Kalau tak, akibatnya pelanggan menarik balik sokongan. Dah terpaksa perniagaan anda dibubarkan. Dan terpaksa memilih peniaga yang baru berniaga. Faham ke faham ni? Tapi itulah kita pening juga kat negara kita ni. Macam-macam asyik dibubarkan. Asyik tukar. Kita pun jadi naik poneng. Yang penting dah apply vaksin masih tak dapat. Ya Allah, selamatkan negaraku, ya Allah. Okey. Jadi saya nak cakap dengan anda, siapa kat sini nak belajar lagi banyak benda? Siapa kat sini nak dapat lagi banyak panduan? Saya nak hadiahkan anda pagi ni. Saya nak bagi anda hadiah checklist dalam marketing. Okey, apa nak buat pagi-pagi, apa benda nak posting, apa FB nak cakap kalau nak buat Facebook live, apa benda nak cakap, macam mana nak buat branding grafik yang bagus. Saya nak hadiahkan anda full checklist dalam online marketing supaya membantu bisnes kita yang sekarang mungkin offline, kita nak tukarkan dia kepada 100% menjadi online. Sebab apa? Kita tak tahu bila PKP akan berakhir. Saya jangkakan selepas PKP pun kita masih lagi nak kena online. Sekarang adalah the best time untuk kita betul-betul mengonlinekan bisnes kita. Okay? So anda saya nak jemput masuk untuk dapatkan checklist tu secara percuma. You all boleh masuk ke link tolong tim bantu. Dah suara saya dah sangkut dah.
telegramnajib.com. Kemudian dalam Telegram tu juga nanti anda akan nampak saya adalah buat invitation khas kepada anda yang nak belajar selama 2 hari pada hujung minggu ni di dalam Roket Pemasaran Momentum edisi copywriting yang kita buat sesi ulangan real life. Dan kita charge hanyalah yuran RM10. RM10 sahaja untuk anda belajar lebih banyak supaya pelanggan tidak menarik balik sokongan kepada anda. Tim mana tim dia punya link? Tim please sharekan dia punya link Telegram tu. Okay, saya nak jemput anda. Sebab apa? Dalam Telegram tu sometimes kadang-kadang saya buat voice chat. Kadang-kadang kita ada morning booster bagi anda semangat pagi-pagi. Sometimes kita bagi anda pemberian percuma, bagi buku free, bagi ebook free, bagi video free. Macam-macam free lah yang kita bagi. Mana tim? Tolong bantu saya. Okay, untuk bagi link kat situ, telegramnajib.com. Anda boleh pergi type anda boleh klik link kat situ, telegramnajib.com. Anda akan pergi masuk join Telegram channel kita. Anda akan dapat checklist marketing, anda akan dapat pelbagai lagi hadiah, video, free session. Kadang-kadang kita buat consultation percuma. Sometimes kita buat Q&A session. Anda boleh tanya soalan dan kita jawab. Itu bendanya insya-Allah. Ajak sekali kawan-kawan. Kalau rasa-rasa ada ejen, kami bantu ejen-ejen anda ataupun anda punya dropship, anda punya stokis, anda punya sale advisor. Macam-macam. Oh, cantik baju saya nampak. Baju ni adalah baju platinum. Tu nampak platinum. Gurau-gurau. Okey, dia orang kata cantik, saya tunjuklah tak gurau-gurau. Okey, so semoga anda akan kekal mendapat sokongan padu daripada rakyat pelanggan anda. Okey, dan mereka tidak menarik sokongan lagi kepada anda insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.